Sesiapa yang tanam di rumah bolehlah gunakan cara organik supaya ahli keluarga dapat makan dengan sihat dan selamat. Sesiapa yang berkebun di ladang yang besar boleh start kurangkan baja atau racun kimia dulu. Boleh start dari kurangkan separuh pun boleh supaya hasil tanaman yang akan dibeli oleh saudara-saudari dapat kurangkan sisa racunnya. Sebelum kami start bengkel hari ini, okey, saya nak tanya satu soalan dulu. Okey. Pernah anda jumpa gejala ini tak? Okey. Tengok, memang ada itu lumut pada permukaan tanah. Okey. Semakin kami tanam sayur atau tanam buah-buahan atau tanam apa-apa tanaman di tanah akan wujudnya lumut. Okey. Tanah semakin tanam semakin keras. Okey. Ataupun tanah menjadi masin. Tengok ada itu putih-putih atau garam, macam garam di atas tanah tak? Okey. Ataupun hasil atau kualiti tanaman anda makin tidak memuaskan. Mungkin kerana daya pertahanan tumbuhan anda kelihatan semakin lemah. Okey, terhadap serangga, perosak, terhadap kulap penyakit ataupun cuaca kini yang tidak stabil. Okey. Memang ada mitos daripada kebanyakan pekebun. Kesan akan lebih bagus dan kos lebih rendah jika kami gunakan baja kimia sahaja. Okey. Mengikut kajian, baja kimia yang biasa digunakan di pasaran contohnya 15 15 15 ataupun 12 12 17. Okey. Selepas kami taburkan baja kimia macam ni, hanya 30% sehingga 50% yang boleh diserap oleh tumbuhan sahaja. Yang 50% lain akan hilang ke tanah, sistem air dan juga udara. Kami tengok beberapa jenis baja kimia. Contohnya baja kimia nitrogen, yang lazimnya wujud dalam bentuk ion seperti amonium, seperti urea, seperti nitrit. Kami tengok macam mana amonium diserap oleh tumbuhan. Memang ada pekebun yang suka taburkan baja amonium, terutamanya pada musim hujan, kerana yang memang senang dikekalkan dalam tanah dan dia tidak mudah hilang. Tapi kalau kami letakkan di tanah yang pH tinggi atau tanah yang beralkali, contohnya tanah kapur, maka dia akan melepaskan amonia, yang merupakan salah satu gas rumah hijau yang menyebabkan peningkatan suhu bumi. Kalau itu tanah tak ada problem, amonium akan diuraikan oleh kuman menjadi nitrit terlebih dahulu. Dari nitrit ini hanya 30% akan diserap oleh tumbuhan sahaja. Yang 70% lain akan diuraikan oleh kuman menjadi nitrogen gas ataupun hilang atau dibasuh ke air bawah tanah. Tengok daripada chart ini, kami taburkan baja kimia tapi akhirnya hanya 30% yang boleh digunakan oleh tumbuhan sahaja. Kalau kami taburkan urea, urea akan dilarutkan oleh hujan atau air siraman anda, dan menjadi bentuk amonium. Seterusnya repeat proses yang disebut tadi. Akhirnya masih diuraikan oleh kuman menjadi nitrogen gas ataupun hilang atau dibasuh ke air bawah tanah macam ini. Kalau kami taburkan baja nitrit, itu baja nitrit memang dia larut dengan cepat, oleh hujan, oleh air siraman dan nutriennya boleh diserap, dengan cepat oleh tumbuhan dengan cepat. Tapi sama juga hanya 30% boleh diserap oleh tumbuhan, yang lain dia diuraikan oleh mikrob atau dia senang hilang dan dibasuh ke air bawah tanah. Kami ambil satu contoh lagi iaitu baja fosforus. Biasanya baja fosforus dia dalam bentuk fosfat. Baja fosforus yang dilarutkan hanya 10%,
Okey, atau sehingga 30% diperlukan oleh tumbuhan sahaja. Yang lain punya, dia takkan hilang, tapi dia kekal dalam tanah. Sisa fosforus yang berlebihan dalam tanah, dia akan kuncikan atau lockkan nutrien lain seperti potassium, kalsium, iron, copper, zinc. Okey, semua nutrien galian ini dia tak boleh diserap oleh tumbuhan. Okey, dan tanah menjadi keras. Okey, lama-kelamaan pokok akan tidak sihat. Okey, dan tanah semakin tak baik, tak sihat. Okey, tanah akan menjadi sebeginilah jika tanah menjadi keras atau padat oleh baja kimia. Selain daripada itu, baja kimia mengandungi satu unsur lain, okey, iaitu sulfur. Okey, jika sisa sulfur dia terlalu banyak dalam tanah, sisa sulfur akan reaksi menjadi hidrogen sulfate, okey, yang menjadikan tanah menjadi berasid, okey, dan juga dia menjadikan nutrien tanah tak boleh diserap dengan baik dan juga menjadikan tanah menjadi salah satu tapak pembiakan kulat buruk. Okey, tengok cat ini ya. Kalau kami taburkan baja kimia, okey, tanah akan menjadi berasid. Okey, selepas itu lebih banyak kulat buruk membiak. Okey, dan kami perlu sembuhkan lebih banyak racun kulat lagi. Okey, sama dengan ini kalau kami taburkan baja kimia, itu nutrien tak dapat diserap dengan baik oleh tumbuhan. Kami letakkan lebih banyak baja kimia lagi, okey, dan nutrien tak boleh serap lagi. Okey, ini merupakan kitaran. Apa yang menantikan adalah kitaran buruk yang berulang-ulang. Kesimpulannya, kalau kami hanya bergantung pada baja kimia, maka kos penanaman akan menjadi semakin tinggi. Jadi bagaimana berkebun menghadapi masalah tersebut? Okey, salah satunya mereka terus singkirkan tanah lama, okey, ataupun mereka cari tanah yang baru, okey, dan tanam di sana. Ini tanah lama mereka tak guna lagi, okey. Ataupun pekebun biasanya akan taburkan tahi ayam mentah yang banyak, okey. Ini merupakan gambar yang ditangkap di salah satu ladang yang letakkan tahi ayam mentah berpuluh-puluh beg di tepi jalan, okey. Memang gunakan tahi ayam mentah ada risikonya. Okey, yang pertamanya tahi ayam mentah mengandungi bahan logam berat yang tinggi, okey, yang berlebihan. Okey. Terutamanya kromium, copper dan zinc. Okey. Bahan logam berat ini dia akan diserap oleh sayur. Kalau dimakan oleh kami lagi, fungsi organ kami akan terjejas dalam jangka masa panjang. Okey. Tahi ayam mentah juga mungkin mengandungi ulat dan kurat yang buruk. Okey. Dan juga mengandungi ulat nematod. Setiap 1 kilo tahi ayam mentah ada 100 biji telur nematod. Okey. Tengok inilah akar yang diserang oleh ulat nematod. Dia akan menjadi bengkak. Dan cara lain berkebun untuk menghadapi masalah tanah yang disebut tadi adalah soil fumigation ataupun pembasmian kuman tanah. Ini merupakan bahan yang digunakan untuk fumigasi tanah. Okey, panggil Tazomet. Okey. Tazomet ini dia akan mengurai menjadi gas MITC. Okey, gas MITC ini merupakan wap gas yang beracun dan dia naik ke atas dan bunuhkan sebarang makhluk secara sentuh. Okey, jadi memang mereka gunakan bahan macam ni. Nah, dia pumpkan gas ke dalam tanah ini. Okey, dia pump gas macam ni, orang tak boleh pergi ke sana. Selepas 7 sehingga 8 hari mereka barulah boleh tanam. Okey, kami pernah tengok pekebun gunakan formalin untuk detox tanah. Okey, kami tahu kan itu formalin adalah salah satu bahan racun yang digunakan untuk menyimpan badan mati. Apakah masalah cara fumigasi tanah ini? Memang dia ada berisiko terhadap kesihatan badan. Okey, mengikut WHO dan EPA dari United States, Tazomet merupakan racun berbisa kelas 2. Dia akan menjejaskan sistem saraf dan sistem pernafasan secara negatif.
dan persekitaran ulat dan mikrop yang berfaedah tidak dapat dibentukkan kerana Dazumet ini dia baik atau yang buruk punya semua dia bunuh sekali. Malahan mikrop buruk dia akan mari dengan cepat lagi dan kadar pelepasan nutrien tanah akan menjadi lambat. Okey. Jadi kalau kami nak tanah menjadi subur dan sihat, kami bukan sahaja bukan nak tanah ada banyak nutrien atau banyak bajet sahaja. Tanah perlu ada pelbagai makhluk yang baik tolong bekerja dalam tanah. Contohnya ada ulat dan kulat yang berfaedah dan tanahnya betul-betul cukup lembut dan cukup padat juga. Okey. Jangan tak boleh terus sangat lembut saja atau sangat padat saja. Okey. Dan juga mempunyai nutrien tanah yang seimbang. Tanah yang sihat dan subur adalah amat penting supaya generasi kelak atau cucu cicit kita masih boleh tanam makanan yang mencukupi pada masa kelak. Macam mana kami boleh menilai tanah kami memang dia subur atau tidak? Okey, kami boleh memerhati jenis rumput liar di kawasan kami. Okey, contohnya tengok ada saya bahagikan rumput kepada dua kategori utama seperti ini. Yang di sebelah kiri ini panggil monokot atau dia punya daun tajam. Okey. Yang sebelah kanan iaitu kami panggil dicot. Okey, dicotyledon dicot atau dia punya daun lebar atau bulat. Okey. Semakin banyak rumput liar dicot seperti ini, maksudnya tanah anda semakin subur. Okey. Kalau kami tengok ada separuh rumput macam ni monokot dan separuh macam ini yang daun lebar, maksudnya tanah anda sekarang dalam proses penambahbaikan ke arah yang tanah yang subur. Okey. Okey, macam mana kami boleh menjadikan tanah kekal sihat dan subur? Yang pertama, kami boleh tanamkan baja hijau ataupun kami panggil itu green manure. Tumbuhan yang boleh meningkatkan kesuburan tanah. Okey, tengok inilah merupakan nampaknya baja hijau atau green manure. Okey. Green manure ini merupakan tumbuhan yang ditanam untuk jangka masa pendek dan kemudiannya dia dipajak dalam tanah semasa masih hijau. Okey. Tujuan macam ni untuk meningkatkan bahan organik ataupun nutrien dalam tanah. Okey. Kami boleh letakkan apa biji sebagai baja hijau. Okey. Untuk benih baja hijau kami boleh letakkan 70% jenis kekacang, okey, dan 30% jenis daun hijau, daun tajam. Okey. Jadi maksudnya kalau kami ada 1 kilo punya benih, okey, kami campurkan 700 gram punya benih kekacang dan 300 gram benih tumbuhan jenis daun tajam. Untuk kekacang, kami boleh letakkan apa-apa kacang pun boleh. Contohnya kacang hijau, kacang hitam, kacang merah, kacang buncis, apa-apa kacang pun boleh. Okey. Dan untuk tumbuhan jenis daun tajam, kami boleh letakkan padi. Kalau kami ada itu wheat, kami boleh letakkan ataupun jagung. Tengok dia punya daun panjang, daun tajam seperti ini. Okey. Macam mana kami boleh buat green manure ini? Untuk cara penambahbaikan secara meluas, kami boleh letakkan 1 ekar 60 kilo benih baja hijau. Tapi untuk sebahagian tanah sahaja, okey, untuk satu kawasan tanah sahaja, setiap 100 kaki persegi, kami letakkan 150 gram benih baja hijau sahaja. Okey, kenapa kami buat macam ni? Dengan ini dia akan tumbuhkan microrhizobium. Okey. Ini tengok dia itu akar ada satu bulat biji macam ni. Okey. Microrhizobium ini dia boleh menukarkan nitrogen udara menjadi nutrien darah. Jadi tanah. Jadi itu tanah akan menjadi semakin ada banyak nutrien dan banyak subur. Okey. Dan dia punya akar akan tumbuh secara mendalam untuk melonggarkan lapisan tanah yang keras.
Okey, semasa dia masih hijau sebelum baja hijau berbunga, kami membajakkan mereka ke dalam tanah seperti macam ini. Okey, ini senang sahaja. Untuk cara kedua, kami boleh taburkan kompos yang matang. Okey, kami boleh DIY kompos sendiri. Okey, seperti ini. Kami boleh letakkan bahan yang berserat tinggi. Contohnya macam kusut atau sisa mushroom atau sisa kelapa sawit. Okey, ini merupakan bahan yang berserat tinggi. Okey, 40 sehingga 60%. Kami juga boleh letakkan bahan halus, contohnya macam dedak nasi, contohnya ada itu sisa sawit kelapa, sisa kelapa. Okey, dan apa-apa yang senang diuraikan, itulah bahan halus. Okey, kami juga boleh letakkan tahi binatang, contohnya tahi ayam, tahi lembu, tahi kambing, semua ini letak 50%. Dan kami spray mikroba faedah. Okey, satu lapisan macam ni dan gaulkan sekali. Okey, kami bagi dia letakkan setinggi 1.5 liter dan tambahkan air menjadi 60% kelembapan. Okey. Kalau kami tak mau gunakan tahi binatang, kami boleh terus gunakan bahan halus saja untuk replace the tahi binatang ini. Okey. Kami perlu bekal secara tetap, okey, dan kami perlu rekod dia punya suhu. Suhu perlu mencapai suhu tertinggi 65 degree Celsius, okey, dan dia perlu melalui fermentasi selama 2 sehingga 3 bulan. Okey. Kalau anda rasa kalau kamu tak mau buat kompos sendiri kerana ini memang ambil tempat dan ambil masa yang panjang kan, anda boleh dapatkan kompos daripada pasaran. Macam mana kami boleh pilihkan kompos yang bermutu tinggi? Okey, kami boleh ikut standard siri Malaysia. Okey, sekarang SIRIM ada keluarkan standard untuk kompos, iaitu standard MS 1517. Okey, mengikut standard ini, kami boleh cari dari packaging CN ratio dia perlu kurang daripada 25 dan organic matter atau bahan serat organik perlu lebih daripada 50% dan kandungan bahan rokak berat di bawah kurang daripada had kebenaran seperti ini. Dia punya chromium, dia punya lead, dia punya nickel, cadmium, mercury, arsenik semua tak boleh lebih daripada had kebenaran ini. Dan juga dia tidak mengandungi mikrob patogenik ataupun agen penyebab penyakit manusia. Contohnya E. coli, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus. Okey, semua ini tak boleh wujud dalam kompos ini. Okey, semua ini dia perlu ada lab report ataupun dinyatakan pada packaging. Baba ada membekalkan kompos yang diperbuat daripada sumber tumbuhan. Tiada najis binatang supaya dapat mengelakkan risiko mikroburo, ulat nematod ataupun bahan logam berat yang disebut tadi. Baba kompos based fertilizer dia diperbuat daripada bahan tumbuhan seperti sisa tebu, sisa dendawan, dedak nasi, sisa kelapa sawit dan digaul dengan mesin setiap hari dan melalui fermentasi selama 4 bulan ke atas. Kompos yang matang dengan sempurna yang mempunyai bahan serat organik, maksudnya itu fiber. Okey, kalau kami letakkan fiber dalam tanah, tanah akan menjadi longgar, menjadi lembut. Okey, dan mempunyai mikrob berfaedah yang banyak dan juga mempunyai berbagai-bagai nutrien, bukan sahaja NPK tapi juga ada nutrien galian yang lain. Dengan taburkan kompos dalam tanah, dia boleh memenuhi syarat kesuburan tanah yang disebut tadi. Okey. Macam mana kami boleh gunakan kompos dengan betul? Kami boleh terus bacakan kompos dalam tanah sebelum tanam. Okey. Untuk 1 ekar punya tanah, okey, kami boleh bacakan 4 sehingga 8 tan kompos. Okey, setiap kali kami tanam. Contohnya kali ini saya tanam sayur, sebelum tanam saya terus letakkan kompos. Okey. Untuk setiap 100 kaki persegi kami letakkan
10 sehingga 200 bukan 10 sehingga 20 kilo kompos. Untuk sesiapa yang tanam dalam pot atau beg fertigasi seperti ini, tadi ada kawan cakap tanam cili kan. Mungkin anda tanam cili dalam beg fertigasi, okey? Anda boleh campurkan 20% sehingga 30% kompos terlebih dahulu dengan campur dengan media tanaman. Macam ni itu media tanaman, dia akan adjust, okey, cepat menjadi lebih sihat terlebih dahulu. Macam ni itu anak pokok akan tumbuh dengan sihat dan cepat. Ketiga, kami boleh gunakan baja organik, terutamanya dalam tempoh pertumbuhan tanaman. Sesiapa yang gunakan baja kimia, okey, juga boleh gunakan baja organik secara selang-seli, okey. Macam mana cakap? Tadi kami cakapkan kalau kami taburkan baja kimia sahaja, 50% punya baja kimia akan hilang menjadi ke dalam tanah, sistem air atau udara. Okey. Jadi tengok cat ini, kalau kami letakkan 100 kilo punya baja kimia, okey. Tadi kami cakap 30 kilo atau 50 kilo dia punya nutrien terus diserap tapi yang lain akan hilang. Kalau kami letakkan baja organik, okey, dia perlu masa untuk diuraikan dan diserap oleh tumbuhan tapi dia kebanyakan nutrien masih kekal dalam tanah. Dan dalam masa ini dia juga boleh menarik mikrob berfaedah untuk penguraian nutrien. Okey, macam mana kami boleh pilih baja organik yang bermutu? Sama juga kami boleh ikut standard siri Malaysia. Okey, iaitu standard MS 15-17 ataupun MS 25-32. Okey, dia punya siri and ratio perlu kurang daripada 25, pH 5 sehingga 8 dan bahan serat organik perlu lebih daripada 50% dan juga kandungan bahan logam tak boleh melebihi had kebenaran seperti ini. Okey, dan juga tidak boleh mengandungi mikropatogenik ataupun ejen penyebab penyakit manusia. Okey, seperti ini. E. coli, salmonella semua tak boleh. Okey, Baba telah develop baja organik. Harapkan dapat membawa inovasi kepada pengguna. Okey, tak sama dengan baja kimia yang NPK hampir sama, bukan 15-15-15 atau 12-12-17. Okey, baja organik Baba telah diformulasi untuk jenis tanaman dan tempoh pertumbuhan tanaman. Okey, contohnya 532. Dia mempunyai nitrogen 5%, nitrogen N lebih tinggi. Jadi ini sesuai untuk pertumbuhan daun. Untuk baja organik ini 626. Dia P rendah sikit. Okey, rendah bukan rendah, rendah. Okey, tapi K lebih tinggi. Ini sesuai untuk tanaman, bunga sikit saja tapi buah sangat besar. Contohnya jagung, jagung ada satu bunga atau dua bunga saja. Okey, kami boleh letakkan baja ini. Okey, ataupun pisang. Pisang memang ada satu bunga besar saja, tapi kami nak dia punya buah banyak besar. Kami boleh gunakan baja sebegini. Ataupun kami boleh letakkan 258. Tengok, phosphorus ini P lebih tinggi sikit dan K tinggi. Ini sesuai untuk tanaman bunga banyak dan buah besar. Contohnya pokok buah-buahan, pokok durian dia punya bunga banyak kan? Okey. Selepas dia berbunga, kami perlu pastikan itu bunga menjadi besar, menjadi buah. Okey, kami boleh letakkan baja sebegini. Baja organik Baba juga mengandungi bahan penarik pengurai P, iaitu pengurai fosforus. Dia boleh merangsang kuman pengurai P untuk melepaskan nutrien tanah yang dikunci. Okey. Contohnya tadi kami ada cakapkan, kalau kami ada sisa fosforus dalam tanah yang berlebihan, dia kekal dalam tanah, maka dia akan kuncikan nutrien galian ini. Okey, dengan letakkan baja organik, okey, dia boleh uraikan, okey, dan tanah tidak menjadi keras, okey, dan nutrien galian ini boleh diserap oleh tumbuhan. Masalah tanah keras boleh diselesaikan begitu sahaja. Dan baja organik Baba juga mengandungi denitrifying reducer ataupun bahan pengurang kehilangan N. Okey.
Maksudnya tadi kami cakap itu baja nitrogen dia akan hilang menjadi air bawah tanah atau diuraikan oleh kuman kan? Okey. Jadi dia boleh kurangkan kuman, okey, yang menguraikan baja menjadi nitrogen. Okey. Jadi memang kalau anda nak campur guna dengan baja kimia itulah okey. Anda boleh start kurangkan baja kimia dengan separuh terlebih dahulu. Macam ni masih boleh meningkatkan kesuburan tanah. Okey. Tadi kami cakap kedua-dua perbezaan baja kimia dan baja organik kan. Kami boleh gabungkan kelebihan kedua-dua ini. Okey. Dan macam ni dia boleh mengurangkan kehilangan nutrien daripada baja tapi masih boleh mempekalkan nutrien untuk masa yang panjang. Okey. Baja organik baba juga mengandungi earthworm attractant atau bahan penarik cacing. Okey. Baja organik baja organik baba merupakan baja organik nutrien tinggi yang first disahkan organik di Malaysia under SIRIM MS 2532 dan dia juga mendapat organic compliance cert. Okey, inilah sijil SIRIM daripada SIRIM. Dan inilah sijil yang disahkan oleh Badan Sertifikasi Antarabangsa. Ini merupakan baja organik yang mematuhi standard organik USA, European Union dan Japan. Okay. Kami boleh tengok beberapa kes penggunaan. Untuk kes pertama, dengan gunakan baja organik, dia boleh meningkatkan nutrien tanah dan membantu jagung hasil dengan lebih awal lagi. Ini merupakan ladang jagung Cameron Highland. Biasanya dia perlu mengambil 75 sehingga 80 hari, tapi gunakan baja organik dia boleh hasil dengan lebih awal lagi. Dengan baja organik dia boleh menghasilkan buah anggur. Okey, buah anggur masih boleh matang dengan baik dan besar lagi. Baja organik juga digunakan untuk tanam sayur organik di Malaysia. Okey. Dan dia juga boleh digunakan untuk menghasilkan menghasilkan terung lebih daripada 4 bulan. Okey, tengok dengan gunakan baja organik dia memang boleh kekal muda dengan masa yang panjang. Untuk kekalkan kesuburan dan kesihatan tanah, kami ada tiga action boleh buat. Satu, kami boleh tanamkan baja hijau atau green manure. Kami boleh pajakkan kompos dalam tanah sebelum tanam dan kami boleh taburkan baja organik dalam tempoh pertumbuhan tanaman. Akhirnya kami berharap dengan gunakan baja organik, tanah kami boleh menjadi subur dan tanah menjadi lembut dan warnanya adalah hitam, black color. Okay. Baba Compost Based Fertilizer didapatkan dengan pack 7 liter atau 25 kilogram dan baja organik tersebut dapat dalam pack 150 gram, 400 gram, 1 kilo, 20 kilo. Kalau anda berminat di mana anda boleh beli, kamu boleh beli daripada kedai nursery atau kedai bunga yang berdekatan atau pasar raya seperti Tesco, Home Pro, Aeon Big, Econ Safe, Aeon, S Hardware atau platform beli belah dalam talian. Okey. Inilah tamatkan sesi saya. Sekarang saya pas kepada Ajes. Ajes. Hai, jadi terima kasih Cikgu Hans. Ya, jadi sekarang kalau ada seberang pertanyaan tentang bengkel online malam ini, sekarang boleh tuliskan soalan-soalan di komen ataupun di itu chat punya function dekat Zoom sana. Jadi sewaktu Cikgu Hans sharing, sudah ada beberapa soalan yang saya dapat ni. Jadi sekarang saya akan bacakan soalan-soalan yang berkaitan. Okey, nanti ya. Okey, yang sini saya akan tanyakan soalan yang berkenaan dengan kompos dulu. Jadi, can green manure improve clay soil condition? Oh, okey. Itu clay soil maksudnya tanah liat. Okey. Oh, tanah liat. Tanah liat dalam bahasa Melayu. Memang itu tanah kalau memang tanah anda memang clay soil atau tanah liat okey. Dia
boleh improve, dia boleh ditambah baikkan dengan agreement. Tapi ini perlu dibuat secara berulang-ulang kali. Bukan satu kali dia boleh improve menjadi tanah yang lembut, tapi mungkin perlu improve 4 kali atau 5 buat 4 kali atau 5 kali punya agreement, baru dia boleh menjadi tanah yang okey. Tapi untuk cara yang cepat, saya boleh cadang macam ni. Untuk tanah liat kami boleh letakkan satu lapisan nipis 5 cm punya tanah pasir terlebih dahulu. Setelah itu kami gaukan dengan tanah liat, okey. Barulah kami buatkan agreement, okey. Macam ni dia boleh tambah baik dengan lebih cepat lagi. Okey, itulah cadangan saya. Oh, okey. Dan okey, sini ada bagaimana nak kekalkan kompos pada suhu darjah 65. Oh, okey. Okey, untuk buat kompos ini ini saya perlu clarify, okey. Itu suhu tertinggi 65 Celsius. Bukan kami nak kekal untuk suhu seperti itu, okey. Semasa kami buat kompos, okey, dia akan tingkat suhunya daripada 25 Celsius, okey, akan meningkat lagi dan suhu tertingginya adalah 45 Celsius, okey. Atau sometimes dia akan mencapai 70 Celsius, okey. Suhu tertinggi ini dia perlu stay kat sana 5 sehingga 1 minggu, barulah dia akan drop, okey. Drop menjadi 50, 40, 35 macam itu, okey. Jadi inilah merupakan proses semula jadi, bukan proses yang kami gunakan mesin untuk tingkatkan suhunya. Okey, tapi macam mana boleh mencapai suhu yang tinggi yang tadi saya sebut tadi, kami perlu letakkan bahan dengan nisbah yang betul. Tadi saya ada cakapkan berapa persen tahi binatang, berapa persen bahan yang berserat tinggi, dan kami perlu letakkan itu EM, dan kami pastikan kelembapan betul. Okey, semua kami buat ini dengan betul, barulah dia akan mencapai suhu yang tinggi yang saya sebut tadi. Okey. Okey. Dan sini ada satu soalan panjang sikit. Cikgu Hans, kalau kita nak tanam pokok buah-buahan, tapi sebelum tanam tu kita gali dulu, korek lubang lah, gali lubang dan masukkan sisa-sisa dapur. Berapa lama baru kita boleh tanam pokok? Adakah dalam masa seminggu kita sudah boleh tanam atasnya? Atau kena tunggu sampai sebulan? Kalau kita tanam awal dalam masa seminggu, ada efek-efek pada pokok tak? Saya perlu tahu apakah jenis pokok ini. Okey, tapi saya ambil contoh seperti itu pokok durian. Okey. Kami nak transplant itu anak pokok durian. Kami galikan satu lubang sedalam 2 meter. Dari 1 meter sehingga 2 meter. Itu dalam. Kami ambil ke tanah keluar, kami jemurkan lubang ini pada cahaya matahari turun kerana dia perlu basmikan kuman dalam lubang tersebut. Okey. Barulah kami dia jemur sebanyak 2 minggu. Okey. Barulah kami gaukan itu dapur, okey, sisa dapur, okey, dan masuk ke dalam lubang, okey. Itu sisa lubang perlu diuraikan untuk sebulan dulu. Kalau tak, okey, dia akan menarik kuman yang buruk pada masa itu dan dia akan menjejaskan pertumbuhan sayur atau pokok buah-buahan anda. Jadi memang perlu tunggu sebegitu lama. Ya, jadi kalau kita gunakan sisa-sisa bahan, sisa-sisa dari dapur, kalau hanya gunakan sisa-sisa sayuran,
biasanya dia ambil agak 45 hari, sebulan sampai 45 hari untuk diurai komplit. Ya, jadi tadi soalan yang bacakan dia adalah tergantung kepada bahan-bahan Anda yang digunakan juga ya. Ya betul. Nah, Ya. kalau nak maklumat yang selanjutnya boleh PM kami akan berikan jawapan yang spesifik lah. Ya, boleh bagi tahu apa bahan yang telah ditambahkan ke dalam itu tempat. Ya Jadi betul. boleh bagikan steps ataupun tips yang lebih jelas lagi lah.